Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih lagi dalam bab 5 iaitu sistem kewangan. Tapi hari ini subtopik ialah institusi kewangan bukan perbankan. Pernah dengar tak? Mungkin ramai yang tak pernah dengar ada institusi kewangan bukan perbankan. Tapi sebagai pelajar perniagaan, anda kena faham perkara tersebut ya. Institusi kewangan bukan perbankan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan institusi kewangan bukan perbankan? Okey, kita ada beberapa institusi kewangan bukan perbankan, iaitu daripada syarikat insurans. Kedua, institusi kewangan pembangunan, lembaga tabung haji, ni anda pernah selalu dengar kan? Kumpulan wang persaraan dan juga bank simpanan nasional. Baik. Apa dia syarikat insurans? Kita bincangkan dulu syarikat insurans. Ya. Institusi kewangan bukan perbankan yang pertama iaitu syarikat insurans. Syarikat insurans ni merupakan perusahaan swasta yang menghasilkan keuntungan dengan menawarkan perlindungan terhadap risiko kepada pelanggan, dan sebagai balasan pelanggan dikenakan bayaran dalam bentuk premium. Kemudian syarikat insurans ni aktif dalam pasar modal dengan melaburkan sebahagian daripada kumpulan wangnya ke dalam sekuriti syarikat atau kerajaan. Fungsi syarikat insurans. Syarikat insurans membayar pampasan kepada pemegang polisinya terhadap risiko-risiko seperti kerugian harta benda, kehilangan nyawa dan lain-lain. Selain itu, syarikat insurans menggerakkan pembangunan ekonomi negara dengan pelaburan dana premium yang diterima dalam surat jaminan kerajaan, surat jaminan korporat, harta tetap dan lain-lain lagi. Institusi kewangan bukan perbankan yang kedua ialah institusi kewangan pembangunan. Ia ditubuhkan khas untuk menggalakkan sektor-sektor ekonomi strategik tertentu. Fungsi institusi kewangan pembangunan ialah mengkhusus dalam penyediaan pinjaman jangka sederhana dan panjang, modal ekuiti dan jaminan untuk pinjaman-pinjaman. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan perunding dan nasihat dalam pengenalpastian dan pembangunan projek-projek baru, di samping nasihat dan bantuan kewangan teknikal dan pengurusan. Bantuan kewangan, teknikal dan pengurusan. Institusi-institusi ini menjadi pelengkap kepada institusi perbankan dalam menyediakan pembiayaan kewangan untuk sektor-sektor strategik seperti pertanian, infrastruktur, perkapalan, perkilangan dan ekspor serta perusahaan kecil dan sederhana. Contoh institusi kewangan pembangunan ialah Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Agrobank atau disebut sebagai Bank Pertanian Malaysia, SME Bank iaitu Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad, dan yang contoh yang seterusnya adalah Exim Bank iaitu Departemen Export Import Bank of Malaysia Berhad. Yang ketiga ialah lembaga tabung haji. Yang ketiga lembaga tabung haji, di mana ia ditubuhkan pada 30 September 1963 dan tujuan utamanya adalah untuk membolehkan
orang Islam menabung bagi menunaikan fardu haji. Ia juga membolehkan orang Islam mengambil bahagian yang berkesan dalam bidang penanaman modal melalui cara halal di sisi Islam. Dan seterusnya membeli perlindungan dan kebajikan jemaah haji melaksanakan fardu haji dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. Fungsi Lembaga Tabung Haji ialah menguruskan perjalanan haji bagi umat Islam, menyediakan kemudahan tabungan untuk umat Islam menabung, dana sebagai dana simpanan yang digunakan untuk tujuan pelaburan dalam kegiatan berlandaskan hukum syarak dan menyediakan pinjaman kepada pelanggan untuk tujuan perubatan, pendidikan atau pembelian aset. Baik, institusi kewangan bukan perbankan yang keempat ialah kumpulan wang persaraan. Kumpulan wang persaraan adalah skim kewangan yang dibentuk untuk tujuan menyediakan keselamatan sosial dengan cara faedah persaraan, perubatan, kematian dan ketidakupayaan kepada ahli dan tanggungan mereka. Kumpulan wang persaraan merangkumi kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP, kumpulan wang simpanan guru, KWSG, Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO, dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Fungsi kumpulan wang persaraan ialah pengurusan caruman daripada kerajaan persekutuan, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi lain. Fungsi seterusnya adalah untuk pentadbiran, pengurusan dan pelaburan dana dalam equity, sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan bentuk-bentuk pelaburan lain yang dibenarkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007. Di bawah Akta 662. Kemudian pengurusan pembayaran pencen dan juga memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya. Dan yang terakhir, institusi kewangan bukan perbankan yang terakhir adalah Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional atau dikenal dengan BSN ditubuhkan pada 1/12 tahun 1974 di bawah Akta Parlimen. BSN ni di bawah pengawasan Kementerian Kewangan Malaysia, Government Owned Bank. Bank ini ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan bagi golongan yang berpendapatan rendah. Fungsi BSN ialah menyediakan saluran untuk menyimpan dan melabur bagi orang awam dengan menawarkan rangkaian perkhidmatan perbankan yang komprehensif. BSN juga menggalakkan dan menggembeling simpanan terutamanya daripada penyimpan-penyimpan kecil. Ia akan menanam tabiat jimat cermat dan menyimpan. Kemudian BSN menggunakan dana ini untuk pelaburan termasuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Baik, secara umumnya fungsi institusi kewangan bukan perbankan pertama ialah menerima deposit. Menerima deposit. Perkhidmatan deposit yang disediakan memberi faedah kepada unit lebihan iaitu untuk keselamatan, pembayaran, pendapatan, pindahan wang dan lain-lain. Contohnya, akaun tabungan BSN mempunyai akaun simpanan, akaun simpanan tetap, akaun pelaburan am dan akaun simpanan wadiah. Premium, syarikat insurans menerima premium daripada CD Insurance secara tetap untuk jangka masa tertentu. Lembaga Tabung Haji yang kedua, menggalakkan tabungan. Perkhidmatan tabungan membolehkan unit lebihan memperolehi keuntungan dalam bentuk faedah dan keuntungan. Contohnya, menyediakan perkhidmatan simpanan wang terjamin yang dijamin oleh kerajaan dan meyakinkan pendeposit. Menawarkan pulangan yang menguntungkan dan ini akan menimbulkan minat masyarakat untuk menabung. Memudahkan pengeluaran dan pembayaran dibuat.
Contoh, BSN terdapat mesin jururuang elektrik. Pembayaran menerusi tali perbankan seperti perintah sedia ada dan debit langsung. Ketiga, menggalakkan pelaburan. Dana dari unit lebihan yang dideposit atau ditabungkan boleh digunakan untuk dilaburkan dalam sektor ekonomi yang memerlukan dana. Contoh, tabung haji melabur dalam pelbagai projek pelaburan hartanah, pembinaan dan perladangan. Menyalurkan tabungan untuk pelaburan, membiayai pelaburan kerajaan dan sektor swasta, menawarkan sijil-sijil pelaburan. Syarikat insurans dan KWSP membeli surat jaminan kerajaan dan bil perpendaraan. BSN melanggar surat jaminan kerajaan. BSN melanggar surat jaminan kerajaan. Ia juga sebagai sumber kewangan kepada pasaran modal. Institusi yang menerima deposit tabungan dan pelaburan boleh menyumbang dan menyediakan dana ke dalam pasaran modal dalam bentuk saham atau sekuriti hutang. Mengurangkan pergantungan kepada sumber kewangan antarabangsa. Baiklah. So, kita dah bincangkan tentang institusi kewangan bukan perbankan. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, bolehkah anda senaraikan semula apakah institusi kewangan bukan perbankan? Baik, senaraikan institusi kewangan bukan perbankan tadi yang kita telah bincangkan tadi. Bagus. Betul anda berjaya menyatakan institusi kewangan bukan perbankan, tahniah. Iaitu yang pertama apa dia tadi? Syarikat insurans, institusi kewangan pembangunan, lembaga tabung haji, kumpulan wang persaraan dan bank simpanan nasional. Okey. So, at least sekurang-kurangnya anda boleh sebut 3 institusi kewangan bukan perbankan tu. Jika betul 3 tu, baguslah. So, kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu peranan Badan Kawal Selia. Sebelum itu, kita kenalkan kepada anda apakah Badan Kawal Selia. Badan Kawal Selia terdiri daripada Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Security. Baik, kita berkenalan dengan lebih lanjut. Mungkin anda biasa dengar Bank Negara Malaysia, tapi kita nak bincangkan tentang peranan dia dalam institusi perbankan institusi kewangan bukan perbankan. Bank Negara Malaysia iaitu merupakan Bank Pusat Malaysia, berada di puncak struktur monetary dan kewangan negara. Objektif utama bank ini adalah untuk menggalakkan kestabilan monetary dan kestabilan kewangan yang kondusif untuk pertumbuhan mampan ekonomi Malaysia. Fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia dalam mengawal selia seperti yang termaktub di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009 adalah: pertama, untuk mengawal selia dan menyelia institusi kewangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh bank. Kedua, untuk mengadakan pengawasan ke atas pasaran wang dan pasaran pertukaran asing, untuk menjalankan pengawasan ke atas sistem pembayaran dan untuk menggalakkan rejim kadar pertukaran asing yang selaras dengan asas ekonomi. Baik, Badan Kawal Selia yang kedua ialah Bursa Malaysia. Bursa Malaysia adalah sebuah syarikat pemegang bursa yang diluluskan di bawah Seksyen 15 Akta Pasaran dan Perkhidmatan Modal 2007. Sebuah syarikat awam yang terhad oleh saham-saham di bawah Akta Syarikat 1965. Bursa Malaysia mengendalikan sebuah bursa bersepadu penuh yang menawarkan produk-produk equity, derivatif, bond serta produk-produk Islam dan menyediakan julat luas bagi pilihan-pilihan pelaburan secara
global. Pasaran saham merupakan satu tempat di mana syarikat boleh menaikkan modal supaya sesuatu perniagaan boleh dimajukan. Biasanya ini berlaku apabila syarikat itu ingin memperluaskan perniagaannya, tetapi modal yang sedia ada tidak mencukupi. Maka syarikat itu boleh mengambil keputusan untuk mengapungkan syarikat secara awam, di mana sebahagian daripada syarikat itu akan dijual kepada pelabur individu dan pelabur pelabur institusi. Fungsi Bursa Malaysia. Pertama, pengawal dan operator pasaran barisan hadapan bagi security dan derivatif yang didagangkan di bursa. Kedua, mempunyai tata wujud dan tata urus serta peraturan-peraturan yang mengawal tindak tanduk organisasi peserta dan peserta dagangan masing-masing dalam urus niaga, security dan derivatif. Yang ketiga, bertanggungjawab bagi pengawasan pasaran dagangan dan bagi penguatkuasaan keperluan penyenaraian yang membutirkan kriteria untuk penyenaraian, keperluan pendedahan dan piawaian-piawaian yang perlu dikekalkan syarikat-syarikat tersenarai. Yang ketiga, badan kawal selia yang terakhir ialah Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security ataupun SC Security Commission bertanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal di Malaysia dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Ia melapor kepada Menteri Kewangan dan akaunnya dibentangkan di Parlimen setiap tahun. Di antara fungsi pengawalan selia SC termasuk mengawal selia bursa-bursa, rumah-rumah penjelasan dan depository pusat. Yang kedua, pihak berkuasa bagi mendaftar prospektus syarikat selain daripada kelab rekreasi tidak tersenarai. Yang ketiga, pihak berkuasa bagi meluluskan terbitan bond. Keempat, mengawal selia semua perkara yang berhubung kait dengan security dan kontrak-kontrak niaga hadapan. Dan memastikan perilaku yang betul di kalangan institusi, pasaran dan individu berlesen. Baiklah pelajar-pelajar, kita dah habis subtopik ini, iaitu hari ini kita dah bincangkan tentang institusi kewangan bukan perbankan. Kita ada institusi kewangan bukan perbankan terdiri daripada syarikat insurans, institusi kewangan pembangunan, lembaga tabungan haji, lagi kumpulan wang persaraan dan bank simpanan nasional. Okey, dan kemudian kita bincangkan tentang badan kawal selia dan peranannya. Ada 3 badan kawal selia terdiri daripada bank pusat ataupun Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security ataupun Security Commission. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.